Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Penampang MPP diiktiraf sebagai bangunan hijau pertama di Sabah. Pengiktirafan seiring matlamat kerajaan negeri untuk menjadikan Sabah sebagai negeri pintar dan responsif terhadap isu alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, pencapaian itu mencerminkan komitmen MPP dalam mengurus bangunan secara mampan. Antaranya menerusi pemasangan sistem solar, penggunaan peralatan cekap tenaga serta penggunaan lampu LED. Ia bukan sahaja menjimatkan kos operasi malah menyumbang usaha global menangani perubahan iklim. Datuk Dr. Joaquim berucap dalam majlis penyampaian sijil pengiktirafan bangunan hijau bagi bangunan Ibu Pejabat MPP dan pelancaran pusat arahan serta aplikasi e-Adu MPP di Penampang. Daerah Keningau kini diklasifikasikan sebagai zon hijau iaitu Zon Pemulihan Wabak Demam Babi Afrika ASF selepas kes terakhir dilaporkan pada 12 Januari lepas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, langkah pencegahan diambil segera dengan melupuskan baki khinzir yang masih hidup di premis terkesan. Selain ASF, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah turut memberi keutamaan kepada kawalan rebis terutama di kawasan sempadan dengan vaksinasi rebis sedang giat dilaksanakan. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyatakan demikian ketika berucap merasmikan bangunan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Daerah Telupit. Mengenai bangunan baharu ini, Datuk Dr. Jeffrey ketika ditemui pemberita berkata, ia komitmen kerajaan memperkukuh perkhidmatan veterina bagi menjamin kelangsungan sektor ternakan negeri. Pejabat ini diperlukan untuk memastikan khidmatan kita di sini sentiasa ada. Sekiranya ada apa-apa yang berlaku dari segi ternakan, kesihatan, wabak, apa saja. Dan juga memastikan kita mempunyai program-program yang tertentu seperti latihan public awareness dan sebagainya. Beliau berkata kerajaan negeri juga tidak berkompromi dalam aspek keselamatan makanan, biosecurity dan kebajikan haiwan kerana ia asas kepada kestabilan rantaian makanan negara. Dalam majlis ini turut diadakan penyerahan bibit anak ayam, itik dan puyuh kepada komuniti di Telupit serta pelancaran program revolusi pertanian luar bandar. 300 buah sekolah serta 30 buah pusat aktiviti kanak-kanak PAKK disasar terlibat program advokasi perlindungan kanak-kanak kasih tahun ini. Ia dijangka melibatkan 150,000 kanak-kanak dari seluruh negara. Tahun lalu, 337 buah sekolah dengan penyertaan 317 termasuk 128 kanak-kanak terlibat dalam gerakan kebangsaan untuk perlindungan dan keselamatan kanak-kanak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, program berjaya meningkatkan kefahaman kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. Ia dilaksana sebagai menyokong komitmen negara untuk melindungi kanak-kanak yang terdedah penderaan, pengabaian, eksploitasi dan sebarang bahaya. Ia termasuk berkaitan isu buruh kanak-kanak dan tidak bernegara. Teks ucapan beliau pada persidangan advokasi kanak-kanak 2025 disampaikan Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Abdul Syukur Abdullah. Tahun lalu, 1,181 kanak-kanak di Sabah memerlukan perlindungan berbanding 954 pada 2023. Kerajaan sentiasa menyediakan latihan kemahiran khususnya bidang keterjaminan makanan kepada masyarakat luar bandar. Ia bagi membolehkan mereka turut sama menyumbang dalam bekalan makanan negara. Melalui bimbingan pengetahuan dan latihan kemahiran kepada masyarakat luar bandar berupaya meningkatkan ekonomi mereka sekaligus membasmi kemiskinan. Ini sudah tentu akan membantu meningkatkan pendapatan isi rumah. Dan apabila meningkatkan pendapatan isi rumah, ini akan membantu mereka keluar daripada garis kemiskinan. Jadi inilah inisiatif kerajaan untuk memberikan kemahiran, memberikan pengalaman, tunjuk ajar kepada penduduk kampung di luar bandar khususnya.
Datuk Johnny Bond ditemui RTM selepas merasmikan pakej teknologi pengurusan tanaman sayuran secara hidroponik di Telupit. Tanaman jenis hidroponik sesuai dikembangkan di daerah itu berikutan penggunaan tanah yang meluas untuk penanaman kelapa sawit, buah-buahan dan kolam ternakan. Penanaman sayuran secara fleksibel akan memudahkan penduduk kampung mendapatkan bekalan sayur segar. 1.3 juta ringgit diluluskan kerajaan negeri bagi menaik taraf sistem air dan penukaran loji tangki baharu untuk kegunaan warga Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP Papar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha ini bagi memastikan bekalan air bersih dapat disalurkan kepada pelatih. Sebenarnya masalah air di kawasan ini tidak juga begitu kritikal, tapi dapat kita atasi dengan kebijaksanaan para pentadbir di sini berhubung dengan keperluan infra untuk sekolah atau pusat ini, institut ini, yang mana kita sudah mendapat kelulusan dan insya-Allah pada tahun hadapan akan bermula dengan menaik taraf bangunan. Datuk Arifin menyatakan demikian kepada media selepas melawat ILTP Papar. Dalam pada itu, Datuk Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan mahu ILTP terus komited menyediakan latihan teknikal dan perdagangan kepada pelatih. Ini penting bagi membangunkan modal insan berkualiti dan berkemahiran tinggi. Ia sekaligus meningkatkan tahap kebolehpasaran tenaga kerja tempatan. Usaha tingkatkan kecergasan sekaligus menjaga kesihatan diri. Itu fokus utama Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi pelbagai program pembangunan sukan untuk belia. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan berkata, KBS bukan sahaja menyediakan peruntukan khas, malah turut memberi tumpuan kepada latihan dan pembangunan jurulatih bertauliah. Untuk di KBS memang ada peruntukan kita salurkan, tapi ada lebih kepada yang pertamanya lebih kepada coach ataupun yang training. Mungkin kita boleh, saya harap di level fitness boleh keluarkan satu sijil bersama dengan KBS untuk melatih ataupun mewujudkan lebih ramai lagi pelatih-pelatih lah yang ada sertifikat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pembukaan sebuah pusat latihan kecergasan di Kota Kinabalu. Menurutnya, kewujudan pusat kecergasan moden seperti ini menggalakkan penyertaan belia dalam aktiviti riada dan senaman secara konsisten, selain berpotensi dijadikan sebagai pusat kecergasan alternatif untuk meningkatkan prestasi sukan Sabah. Kejohanan Sukan Staking menjadi platform membina keyakinan diri pelajar berkeperluan khas. Ini kerana kejohanan tersebut dapat meningkatkan keberanian dan semangat kebersamaan. Sehubungan itu, warga pendidik perlu terus menyokong pembangunan potensi murid berkeperluan khas dengan fokus kepada kelebihan yang dimiliki. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata pihaknya turut komited menyediakan peluang saksama kepada semua murid untuk menyertai aktiviti kurikulum dan sukan. Ia selaras tema kecemerlangan insan istimewa tanggungjawab bersama. Demikian ucapannya dalam majlis perasmian penutupan kejohanan Sukan Staking Pendidikan Khas Peringkat Negeri Sabah di Dewan Maksak Likas. Teks ucapan dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan JPN Ibnu Jani. Pertandingan disertai lebih 300 pelajar pendidikan khas termasuk 2 kategori sekolah rendah aliran perdana dan sekolah menengah aliran perdana. 7 orang staker terpilih akan mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan pada Ogos di Johor Bahru. Harapan kita ialah dalam sukan staking ini kita akan muncul sebagai juara lah di peringkat kebangsaan. Sebagaimana sebelum-sebelum ini kita ada track record yang baik dalam sukan pendidikan khas. Malah dalam acara-acara yang lain pun yang berkaitan dengan murid berkeperluan khas ini kita ada track record yang sangat bagus. Sehingga ke peringkat Asia pun kita pernah. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Malaysia Madani, rakyat disantuni.